Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Ogos 2020 bersama saya Nosyah Muhammad Amin. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah hari ini berkenan mengurniakan darjah Seri Setia Mahkota yang membawa gelaran Tun kepada Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat dan Pro-Chancellor UiTM Dr. Arsyad Ayub. Dua tokoh itu mendahului senarai 31 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2020 bersempena Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada istiadat pengurniaan hari pertama yang berlangsung di Istana Melawati hari ini. Istiadat pengurniaan hari pertama itu juga menyaksikan 4 individu dikurniakan darjah Panglima Mangkunegara PMN yang membawa gelaran Tan Sri. Penerima darjah PMN adalah Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali, Peguam Negara Idrus Harun, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Effendi Buang dan Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bado. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah juga merupakan antara 12 individu yang dikurniakan darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Terdahulu, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam ucapannya berkata, beliau dan pentadbirannya komited untuk mengembalikan negara kepada keadaan normal berikutan penularan wabak COVID-19. Oleh itu, kerajaan akan terus berusaha membendung wabak ini di samping menggesa rakyat menerap norma baru, termasuk mengamalkan SOP yang ditetapkan dalam kehidupan seharian. Kawalan di pintu-pintu masuk negara juga akan terus diperketatkan. Kerajaan juga telah mendahului usaha dan kerjasama dengan negara lain untuk memperolehi vaksin COVID-19. Kemelut politik Sabah menjadi tumpuan hari ini berikutan dua peristiwa penting berkaitan pilihan raya negeri Sabah diumumkan hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan 26 September ini sebagai tarikh pilihan raya negeri Sabah. Bagi maksud menjalankan pilihan raya umum Dewan Undangan bagi negeri Sabah ke-16 ini, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti yang berikut. Hari penamaan calon 12 September 2020, hari Sabtu. Hari mengundi awal 22 September 2020, hari Selasa. Hari mengundi 26 September 2020, hari Sabtu. Awal hari ini, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu akan membuat keputusan pada 21 Ogos sama ada keputusan yang di-Pertua Negeri Sabah Johar Mahiruddin membubarkan Dewan Undangan Negeri pada 30 Julai boleh diadili. Ini susulan cabaran bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman terhadap keputusan YDP yang bersetuju dengan pembubaran DUN. Ketua Menteri Sabah Muhammad Syafiq Abdal pada 30 Julai lepas mengumumkan pembubaran DUN berkuat kuasa serta-merta bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri dalam tempoh 60 hari selepas mendapat perkenan YDP. Pendedahan rakaman audio oleh SPRM pada Januari lalu adalah dibenarkan dan tidak melanggar mana-mana peruntukan undang-undang, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan bertulis Ahli Parlimen Tanjung Karang, Noh Omar. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, Taqiyuddin dipercayai merujuk kepada 9 rakaman audio yang didedahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM ketika itu, Latifah Koya pada 8 Januari. Tanpa membocorkan sebarang maklumat lanjut, Taqiyuddin berkata pihak polis sedang menyiasat perkara itu dan telah menyelesaikan siasatan mereka. Noh dalam soalannya mempersoalkan sejauh mana tahap integriti, kredibiliti dan profesionalisme SPRM yang menurutnya telah bertindak secara tidak wajar apabila mendedahkan bukti rakaman audio berprofil tinggi kepada umum. Dakwa pemimpin UMNO itu, pendedahan SPRM itu bertujuan untuk menimbulkan spekulasi dan sentimen negatif masyarakat awam terhadap kes yang sedang dibicarakan. Latifah telah mendedahkan kandungan 9 klip audio yang melibatkan Najib, isterinya Rosmah Mansor, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Zulkifli Ahmad, seorang kerabat diraja Abu Dhabi dan Ketua Pegawai Eksekutif Mubadalah Development Company Khaldun Khalifah Al Mubarak.
Dan ini pula Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan 12 lagi kes baru jangkitan COVID-19 direkodkan, membabitkan 10 penularan dalam negara dan 2 kes import. Ini menjadikan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan adalah sebanyak 211 kes dan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 9,212 kes. Daripada 10 kes penularan dalam negara, 7 adalah daripada kluster Tawa, iaitu 4 di Kedah manakala 3 di Pulau Pinang. Ini menjadikan jumlah kes di kluster Tawa sebanyak 46 kes. Kesemua kes baru ini merupakan generasi ketiga. 2 lagi kes adalah daripada kluster Sala juga di Kedah. Dr. Nur Hisham Abdullah turut memaklumkan bahawa 1 lagi kes penularan tempatan membabitkan kes saringan bergejala di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Mengenai 2 kes import pula, dia berkata kes itu adalah dari Syria dan Filipina dengan kedua-duanya dicatatkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tiada kes kematian baru dilaporkan hari ini dan kes kematian kekal dengan 125 kes. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati remaja lelaki berumur 19 tahun bersalah atas tuduhan membunuh 23 individu dalam kebakaran di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah pada 2017. Hakim Azman Abdullah menjatuhkan hukuman ke atas remaja itu yang kini berumur 19 tahun selepas mendapati dia gagal menimbulkan keraguan munasabah atas 23 pertuduhan dengan sengaja membunuh 23 individu tersebut. Remaja itu berusia 16 tahun ketika kejadian. Hakim itu berkata oleh kerana remaja tersebut masih di bawah umur semasa kejadian, dia telah mengguna pakai Seksyen 97-1 Akta Kanak-Kanak 2001 dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Peguam Bela Haijan Omar dalam mitigasi berkata anak guamnya memohon maaf kepada semua yang terlibat dan berkata akan memfailkan rayuan terhadap hukuman hari ini. Pada 28 Januari 2020, Azman mengarahkan remaja itu membela diri atas pertuduhan membunuh selepas mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadapnya. Menurut pertuduhan yang dipinda, remaja itu bersama seorang yang tidak dicamkan dituduh membunuh dan menyebabkan kematian 23 penghuni pusat tahfiz beralamat di Kampung Datuk Keramat Wangsa Maju antara jam 4.15 pagi dan 6.45 pagi pada 14 September 2017. Dia didakwa dengan 23 pertuduhan masing-masing menurut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Bagaimanapun Seksyen 97-1 Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan pesalah di bawah umur 18 tahun tidak boleh dikenakan hukuman mati dan boleh diganti dengan hukuman penjara selama diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong seperti yang diperuntukkan Seksyen 97-2 Akta Sama. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Nusya Muhammad Amir, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.